sebagai pembukaan juga sebut semah dah sentuh tadi. Bagaimana kita nak tahu, kita nak kenal pasti parameter ataupun kayu ukur seseorang itu telah menzahirkan rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Datuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih hadirin saya Al-Fadhil Ustaz Riza Ramli selaku moderator, rakan-rakan bicara wara pada malam ini Sahibus Samahah Datuk Haji Kipli bin Haji Yassin dan Pesemadya Datuk Dr. Izzah Arif. Seterusnya para penonton sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Ya, di antara perkara aksiomatis dalam syariat Islam adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ulama sepakat mengatakan bahawa wajib kita cinta Nabi kerana cinta Nabi adalah salah satu daripada cabang iman dan merupakan konsekuensi daripada syahadah yang kita ucapkan Muhammad Rasulullah. Sebab itu para ulama menyusun banyak bab cinta Nabi ini dalam pelbagai kitab. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i misalnya dalam kitab Sahih Muslim, dia susun bab wajib cinta Nabi lebih daripada cinta kepada isteri, suami, anak-anak, mak bapak, bahkan semua manusia. Sebab itu cinta mustahak. Cuma Ustaz Rizal tanya, apa tanda? Kita kalau mengaku sesuatu mesti ada tanda. Saya kalau nak mengaku tapak Masjid An-Nur ni tapak nenek, tanah nenek saya boleh mengaku. Ini masjid ni tanahnya tanah nenek saya ni. Tapi kalau pengurusi datang minta bukti, saya tak ada, mengaku saja. Sama macam cinta. Saya cinta Nabi, apa bukti? Tak ada, mengaku saja. Tak boleh. Pengakuan mesti ada bukti. Apa bukti seorang tu cinta Nabi? Ada satu nasihat diberikan oleh Syekh Hatim bin Ulwan Al-Asam rahimahullah. Dia ni ulama besar abad ketiga Hijrah. Dia banyak memberi nasihat yang bagus pada kita. Salah satunya, manidda'a arba'atan bila arba'atin fada'wahu kazibatun. Siapa mengaku 4 perkara tanpa ada bukti 4 perkara, maka pengakuannya itu bohong semata-mata. Saya tak ulas 4-4 lah, nanti panjang masanya. Salah satu yang beliau sebutkan, waman adda'a hubban nabi wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kazbun. Siapa mengaku cinta Nabi tapi benci kepada orang miskin, maka pengakuannya itu bohong. Maka kalau kita nak mengaku cinta Nabi, ayo dekati orang miskin, santuni mereka dan bantulah mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Ada 4, baru 1, 3 lagi buat tahun forum depan. Kedua. Tahun depan pula. Tahun depan. Baik Datuk, itu tadi 4 perkara yang telah diangkat oleh Datuk. Saya tertarik tadi perkara terakhir tadi untuk mengajak umat bersatu. Ada 2 perkara di situ Datuk Bad dah tentu bersatu dalam kalangan umat Islam sendiri dan juga dalam konteks negara Malaysia yang wujud pelbagai kaum, agama dan bangsa. Jadi dengan cinta teragung kepada Nabi, apakah formula terbaik dan berkesan yang boleh kita belajar daripada kepimpinan dan juga dakwah Nabi dalam konteks negara Malaysia yang kepelbagaian kaum, agama, bangsa? Datuk. Ya benar, kalau kita merentas ke relung masa, kita telusuri terowong sirah junjungan, kita dapat melihat masyarakat umat Islam di Madinah itu hanya 1/3 saja. Selebih itu adalah non-Muslim. Dan Madinah ini dia lebih kosmopolitan berbanding Mekah yang lebih homogeneous. Maka Nabi telah meniupkan 4 semangat untuk kesepaduan, iaitu ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Iaitu pertama sekali mesti kenal, kemudian mesti memahami, membantu dan berkongsi rasa. Sebab itu kalau kita pindahkan contoh ini dalam konteks kita, negara kita pun sangat kompleks. Kita dari segi suku bangsa, kaum begitu besar sekali di negara kita ini. Walaupun ada orang buat lucu kata Malaysia ni suku bangsanya CIMB dia panggil. Cina, India, Melayu, Bangladesh. Dia kata CIMB. Tapi tidak, kita di Malaysia ni Bumi Utara Semenanjung, Bumi Utara Sabah, Bumi Utara Sarawak, ada orang Cina, India, Peranakan. Tetapi disebabkan kita tidak ada ta'aruf, kita tak kenal, maka kita tak cinta. Kalau Bumi Utara Semenanjung, kita ada Melayu, kita ada Asli, kita ada Serani, kita ada Siam.
Melayu tu pula pecah. Ada Jawa, Bugis, Banjar, Bawean, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau. Kalau orang asli itu pula ada 18 suku terbahagi dengan 3 kumpulan. Setiap kumpulan pula ada 6 suku. Negrito, Senoi, Proto Malay. Negrito ada Kintak, Lano, Jahai, Menrik, Batik. Senoinya ada Cik Wong, Mahmeri, Jahud, Semak Beri, Semai, Temia. Melayu Protonya orang Kuala, Kanak, Seletar, Jakun, Semelai, Temuan. Serani lagi, Siam lagi, kita tak kenal. Bumi Putera Sabah, 33 kumpulan pribumi, berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan ada 80 dialek etnik. Etnik terbesarnya Kadazan Dusun, 30% daripada keseluruhan. Bajau dan kumpulan Kindred, ini banyak di kawasan pantai barat dan juga di pantai timur Sabah. Kudat, Sandakan, Lak Datu, Kunak, Sempurna sampai Tawau. Ada Murun, orang bukit, 29 sub-etnik. Tak campur lagi Rungus, Bisaya, Melayu, Brunei, Kedayan, Tidong, Litut dan macam-macam lagi. Kalau kita di Sarawak ni, Masya Allah, Sarawak ni kurang lebih ada 27. Iban, Bidayu, Melayu Sarawak dengan Melanau. Kalau Iban ni Dayak Laut, kalau Bidayu ni Dayak Darat. Belum campur orang Ulu, ada Kayan, Kenyah, Kajang, Kejaman, Punan, Ukit, Penan, Lun Bawang, Lun Dayeh. Apa lagi? Bisaya, Kedayan. Saya ingat kita sama kita pun belum tentu kenal. Kemudian kita ada rakan-rakan masyarakat Tionghoa, orang Cina. Macam kita di sini sibuk ramai Cina. Ada Hokkien, Hakka, Teochew, Kantonis, Hanan, Hokcia. Kalau kita Cina, Cina semualah. Kita mana tahu dia Cina apa. Jumpa orang India. India ada Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindis, Gujarati, macam-macam lagi. Ada peranakan Baba Ceti. Sebab itu dalam Quran dicanangkan ayat 13 surah Al-Hujurat. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ujungnya apa? Li ta'arafu. Engkau mesti kenal semua. Maka dengan kenal datang cinta, datang tafahum, datang ta'awud. Ini yang Nabi ajarkan kepada masyarakat di Madinah. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Tuan-tuan perempuan, saya tengok Datuk Badishah tadi, penyampaian tentang kepelbagaian bangsa itu seseorang tengah membentangkan tesis di hadapan pakar-pakar di hadapan. Cukup banyak, cukup luas. Begitulah dia keindahan, keunikan di negara kita Malaysia. Bukan Malaysia, Sarawak sahaja dah pelbagai. Itulah cabarannya. Namun cabaran tak cabaran, apapun tetaplah perpaduan itu menjadi tuntutan yang akhirnya kena lita'arafu. Tetapi masjid sekarang kita dah kena bergerak menjangkau kepada masyarakat. Kita tidak mahu masjid kita hanya sibuk berdandan tapi lupa pada lingkungan. Apa tanda burung perempat? Jalan berjinjit di sela-sela. Apa tanda kiamat dekat? Membangun masjid berbangga-bangga. Masjid mesti kita makmurkan masjid, tapi kita mesti berdayakan umat. Tanpa umat, masjid tak ada erti. Kalau kita tanya secara jujur, berapa orang jemaah kita yang berjaya dikeluarkan daripada perangkap kemiskinan dan B40 dalam kalangan anak karya kita? Kalau kita muhasabah, berapa banyakkah peluang pekerjaan berjaya kita wujudkan hasil daripada kewujudan masjid kita? Kalau kita bertanya, adakah kita telah mampu untuk memperkasa golongan belia dan wanita? Mari kita bertanya, adakah masjid kita mampu membantu untuk menyelesaikan masalah tanah yang tidak produktif yang ada dalam kawasan karya kita? Sebab itulah tuan-tuan, beberapa tahun lepas, penyelidik dari Universiti Kebangsaan Malaysia, mereka siarkan kajian bertajuk Dana dan Harta Masjid di Malaysia ke arah pengurusan strategik. Diorang buat kajian secara akademik. 57% masjid dapat sumbangan sampai 50,000 setahun. Ada 21% dapat antara 50 hingga 100,000 setahun. Ada 22% masjid dapat sumbangan 100,000 setahun. Tapi sayang, ada 7.8 juta duit masjid langsung tak digunakan. Ada yang melekat pada tabung, hilang gambar Pertuan Agong tu melekat. Tak pernah dikeluarkan. Sedangkan itu sumbangan untuk jariah. Maka mari kita bertanya, kalaulah kita dapat bentuk satu skim pelaburan, membentuk koperasi masjid, pelaburan dalam sektor hala, insya-Allah banyak manfaatnya. Bayangkan kalau 1/3 saja daripada jumlah itu, ataupun 100 juta lah kita kira, dilaburkan secara sistematik, pulangannya sangat memberansangkan.
Sebab itu kita ucap tahniahlah kepada Sarawak khususnya. Sarawak ni dia berbeza dengan negeri-negeri lain kerana dia ada lembaga amanah kebajikan masjid. Yang mana mereka ini dia separatekan daripada jawatan kuasa untuk nak mengurus harta dan juga aset masjid. Sebagai contoh di Masjid India atau Masjid Bandaraya di Kuching, dia peroleh pendapatan RM60,000 sebulan hasil daripada sewaan 27 premis perniagaan. Apa tujuan? Untuk dia membantu balik. Sebab itu masjid sekarang dia bukan jadi sekadar Baitullah, tapi juga Baitul Mal, Baitul Ta'min, Baitul Tamwil. Baitul Ta'min, jaminan sosial sebagaimana Nabi menyantuni golongan sufah di Madinah. Menjadi Baitul Tamwil, menghasilkan dana, bukan untuk kaya, tapi kita nak pulangkan balik pada jemaah. Jadi masjid bukan sekadar berdandan, tapi sudah kena jaga lingkungan. Dan kepada Masjid Nur Sibu ni kita ucapkan tahniah. Ini antara masjid terbaiklah di negara kita, sentiasa dapat penerapan 5 bintang dan merupakan masjid yang dapat anugerah kebangsaan untuk pengimaran etnik, iaitu mereka membuat dasar masjid for all. Semua orang boleh datang. All men in all profession in one commitment. Ini masjid kita bersama. Tahniah diucapkan. Dan tahniah. Dan mudah-mudahan ini menjadi cabaran kepada masjid seluruh Malaysia ya, untuk memastikan bahawa masjid sebagai pusat segala-galanya, sebagai pusat untuk menyelesaikan masalah ummah. Datuk Bat, nasihat terakhir sebelum melangkah ke Pahang. Rabiul Awal menjelma lagi, bulan kelahiran Nabi kita. Banyakkan selawat ke atas Nabi, tanda bukti sayang dan cinta. Ikan patin masuk ke bakul, bakul diambil untuk mengukus. Walau tak pernah bertemu Rasul, cinta padanya takkan pernah putus. Bulan bersinar begitu indah, kalau dipandang tenanglah jiwa. Selamat Maulidur Rasul 1445 Hijriah, moga bertambah iman dan taqwa. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk.